إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد أنصار الله وسيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين علينا يا الله يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif faslun, ini suatu perceraian pada menyatakan setengah daripada penyakit jantung. Maksud kata penyakit jantung bukan penyakit jantung berlubang tersumbat ke, bukan. Maksud kata penyakit jantung di sini iaitu penyakit jiwa. Ya, penyakit jiwa. Penyakit qalbun, penyakit hati. Jiwa ni duduk dalam jantung yang tak dapat dilihat. Yang orang panggil juga qalbun ataupun hati ataupun perasaan. Duduk dalam jantung yang mengepam darah secara gaib. Jadi jantung, orang kata hati-hati, qalbun tu bukanlah liver tu. Bukanlah sekeping hati yang bernama liver tu, bukan. Maksud kata hati ataupun qalbun ataupun jiwa ataupun perasaan, itulah perkara yang gaib yang Allah jadikan bertempat di dalam jantung yang mengepam darah tu. Yang Nabi kata kalau baiklah daging itu, yakni hati itu, qalbun itu, maka baiklah jasad. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap aqil, yakni orang yang berakal, baligh, yakni yang cukup umur, yang berkehendak akan kemenangan dunia dan akhirat, ia mengetahui pula akan setengah daripada ma'asi, yakni segala kejahatan-kejahatan, segala dosa. Ma'asi ni maknanya kejahatan. Dosa Arab panggil zanbun.
Ada juga istilahnya kabair. Ya, kabair ni dosa-dosa besar. Zanbun kabir. Zanaibun kabairun. Dosa-dosa yang besar-besar. Wajib kita tahu tu paling pentingnya dosa besar. Dosa besar ni ada lebih 70. Dalam kitab karangan Ibnu Hajar, kitab yang bernama Zawajir. Ya. Dia tulis ada lebih 400 jenis dosa. 70 di antaranya adalah dosa-dosa besar. Wajib kita semua tahu dosa. Tengah orang dosa pun tak tahu. Dia kata dia pun tahu dosa. Cakap lagu tu pun dah boleh berdosa. Segala dosa hati, dia kata. Dan dosa segala anggota. Wajib kita tahu segala dosa hati dan dosa jasad. Dan dosa dirinya. Dan mengetahui pula akan bagaimana disucikan dia. Yakni menyucikan dosa itu. Supaya diterima ibadatnya. Dan jadi ibadat itu makbul pada Allah. Ada ibadat tak diterima Allah. Antara ibadat tak diterima Allah ialah yang pertama tidak sah iman. Ini yang paling utama. Ya. Ibadat yang tak diterima Allah itu yang pertamanya tidak sah iman. Yang kedua, beribadat dalam jahil. Yang ketiga, beribadat di dalam tidak taubat dari dosa besar dan dosa kecil. Yang keempat, beribadat dalam meninggalkan solat. Solat tinggal, tapi sedekah rajin, tak terima sedekah. Yang kelima, beribadat di dalam derhaka kepada kedua orang tua. Yang keenam, beribadat di dalam keadaan meremehkan dosa. Dosa dengan Allah. Yang ketujuh, beribadat di dalam tidak membersihkan dosa-dosa hati. Yang ke-8, beribadat di dalam keadaan tidak membersihkan dirinya yang zahir. Yang ke-9, beribadat di dalam derhaka kepada suami bagi isteri. Dan juga hamba yang lari dari tuannya. Yang ke-10, beribadat dalam meninggalkan dakwah yang menjadi fardu ke atas dirinya. Baik, ingat 10. Itu 10 yang utama, ada lagi yang lain. Maka apabila kita menjaga 10-10 ni, jadilah satu akaun bagi kita. Akaun apa? Akaun penerimaan pahala bagi segala ibadah yang dikerjakan dan akaun bagi segala pahala yang dihadiahkan oleh orang kepada kita. Ada ke orang hadiah pahala? Ada. Ya, orang hadiahkan pahala apa dia? Yang pertamanya setiap kali Pak Imam nak baca doa tahlil umpamanya. Apa? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ujung dia kata apa? Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, dan juga kepada sekalian muslimin muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Kalau dia ada 10 ni bermakna dia ada akaunnya untuk menerima pahala-pahala kiriman itu
sama ada ia masih hidup ataupun dia telah mati. Itulah akaunnya. Ini yang disebutkan sebagai akaun. Ya, akaun kita. Orang macam orang ada bank. Ada akaun bank. Kalau tak ada akaun bank, tak ada akaun bank, orang nak transfer duit masuk lagu mana? Kena ada akaun bank baru boleh orang transfer masuk. Betul tak Umar? Umar kata betul. Ilman nafi'an betul tak? Ilman nafi'an pun kata betul-betul tu. Itulah akaun kita. Buku akaun kita. Tak ada buku akaun tu, tak ada pahala ibadat. Ibadat rajin tapi tak ada pahala pasal tak ada akaun. Faham? Tak faham. Faham? 3 orang, 4 orang. Halil semua tak faham. Puan langsung tak faham. Baik, habis. Jadi ingat 10-10 tu, buat pedoman, ingat sampai mati supaya kita boleh tilik. Kita punya akaun ni dah di blok ataupun goblok. Sama kata akaun kita di blok dan di goblok ataupun belum. Ataupun tak ada lagi akaun. Ada akaun ni, tak ada akaun ni, tak ada pahala tau. Jangan dobat main. Ini orang disebut akaun, dia lari dalam ngaji. Orang nak tolong selamatkan dia. Dia kata-kata ke dia, marah balik. Langsung tak nak ngaji. Syukur engkau lah. Syukur-syukur engkau. Betul tak? Orang tak mau dengar nak buat guna. Kan? Betul tak? 4 orang ya betul. Halis semua kata salah. Aku suka engkau lah. Dan jadi dengan dia, yakni jadi hamba itu dengan disucikan hatinya. Jadi bila hati tak disucikan, keberangkalian pahala ibadahnya tak ada. Dapat hampir kepada Tuhannya, yakni dapat mengenal akan Tuhannya. Hampir dengan makna mengenal. Kalau tak kenal, tak ada pahala. Dan kasih Allah akan dia. Dan dapat lazat ibadatnya. Ibadat tak lazat pasal tak kenal Tuhan. Pasal tak ada akaun. Ya, akaun tak ada, nak pergi bank masuk duit pun tak minat. Pasal apa? Akaun pun tak ada, apa nak masuk? Dan lainnya daripada segala maqamat yang saniyah. Apa dia maqamat ni? Darjah ataupun tingkatan iman yang saniyah. Ini yang suci. Yakni yang dapat disucikan hati daripada segala kejahatannya. Itu akan lazat ibadah. Dan lagi dapat segala darjat yang cemerlang. Cemerlang, gemilang, terbilang. Kata PM lama kita. Wa asrarul ghaibiyah. Yakni dan lagi dapat akan segala rahsia yang tiada dapat diketahuikan dia. Melainkan dengan ilham Tuhan jua. Yakni ada orang-orang wali, dia dapat ilham akan nilai-nilai pahala yang nilai-nilai ibadah yang ia kerjakan. Setengahnya tak ada dalam hadis tapi diberikan fadilat-fadilat amal tertentu itu kepada alim ulama yang hatinya ada ma'rifatullah. Maka tu namanya ilham. Ilham ni ialah satu pembukaan Allah ke dalam hati orang yang sampai darjah kewalian. Dia bukanlah syariat baru. Tetapi hanyalah pedoman-pedoman untuk mengerjakan ibadah
dengan istiqamah, maka jadilah orang yang dapat ilham tadi dapat istiqamah ala ubudiyah. Hingga dia mati, dia menyambung munajatnya di alam barzakh. Dia menyambung muraqabahnya di alam barzakh. Sampailah ke hari akhirat, sampailah ke dalam syurga. Maka setengah daripada penyakit hati itu, iaitu maksiat. Maksiatnya, ini kejahatannya. Maksiat ni diri kejahatan. Zambun itu ialah dosa. Ini hasil daripada kejahatan. Azab itu ialah balasan Allah. Maksiat, zanbun, azab. Maksiat, zanbun, azab. Maksiat tu diri kejahatan. Zambun itu dosa. Hasilnya. Maka balasannya azab. Iaitu siksaan. Azab maknanya siksaan. Maksiat ada dua. Satu fahsya, satu lagi mungkar. Faham? Dan iaitu maksiatnya. Iaitu riak. Riak ni dosa besar dalam golongan dosa hati. Ar-riya'u zanbun kabir. Riak itu dosa besar. Bukan dosa kecil ya. Siapa buat ibadat dalam riak wajib taubat. Tak taubat, pahala itu tidak diterima. Pahala amalan itu tertolak. Bahkan amalan itu pun berdosa. Solat dalam riak sah tak? Solat dalam riak sah. Sah tak? Ada kata sah, ada kata tak. Siapa kata sah? Siapa kata tak sah? Habis itu berdosa? Macam mana kata berdosa? Dosa besar. Sah ke tak sah? Riak ni dosa besar. Tak sah ibadat apa? Tak. Azab. Ar-riya'u zanbun kabir. Kalau solat dalam riak, sah tak ibadat? Baik, Imam Ghazali kata, riak itu zanbun kabir, dosa besar. Beribadat dalam riak sah, tapi tak ada pahala. Bahkan berdosa di atas riak. Kalau dia nak kembalikan pahalanya, wajib ia taubat akan riak yang ia amalkan di hatinya tu. Jadi orang yang beribadat dalam riak seperti solat, puasa, haji, umrah, bersedekah dan sebagainya, menunjuk akan ilmu, menunjuk akan kebolehan, maka tu semuanya jambun kabir dosa. Tak ada pahala. Bahkan dapat dosa. Dosa besar pula tu. Maka kalau dia bertaubat, maka Allah kembalikan pahala-pahalanya. Kalau mati dalam dosa itu, maka dia akan menanggung azabnya di padang mahsyar. Sebelum masuk neraka lagi. Di alam barzakh pun dia dah kena. Termasuklah riak dengan harta benda. Bukan kata ibadat saja. Riak dengan pinggan mangkuk dalam almari yang lawa-lawa. Pergi England, beli pinggan mangkuk lawa-lawa. Balik letak dalam almari. Ya, bila orang datang puji, oh cantiknya. Punggung dia pun kembang. Oh. Tapi kalau orang kata rugi kau beli ni mahal. Punggung dia pun cut. Rasa macam nak tumbuk muka orang. Itu maknanya ada riak. Berdosa ada riak kepada barang lawa tu? Berdosa.
Ada orang kata dosa riak tentang dunia, barang-barang dunia tak berdosa. Mana boleh? Tak berdosa, dia kata. Ada hadis. Hadis dia kata apa? Barang siapa membina rumah yang indah, lalu bermegah dengan manusia, maka di padang mahsyar kelak, dia akan menanggung rumah tersebut di atas belakangnya. Sampai bila? Sampai habis. Sampai habis. Kebangkitan semula di padang mahsyar dulu lah. Agak-agak larat. Siapa beli kereta lawa-lawa, canggih-canggih, nak riak dekat orang kampung, nak riak dekat orang taman, nak riak dekat orang bandar tempat dia duduk, nak kata dia hebat, kaya, duit banyak. Kau tanggunglah atas belakang kau tu, sampailah hari hisab. Tanggung je lah. Berat tu. Boleh ke? Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Tak patah ke pinjang? Kau bayangkan azab dia. Ar-riya'u zambun kabir. Jadi kalau kita ada riak dengan ibadah, riak dengan jawatan, riak dengan harta benda, riak dengan kebolehan, riak dengan apa jua, maka kita akan berdosa dan akan diazab. Ada beberapa riak yang tak berdosa. Apa dia riak yang tak berdosa? Yang pertama, selawat ke atas Nabi. Kalau kita selawat ke atas Nabi, walaupun riak tak berdosa. Tu macam orang duk berjanji berqasidah. Ya, dia riak. Riak dia tak berdosa. Ada setengah ulama kata riak yang tak berdosa itu ialah menunjukkan selawat supaya orang turut berselawat. Bukan dengan bermegah hati suaranya sedap. Jaga itu. Ya, faham? Yang kedua, menunjukkan ilmunya kerana mengajak manusia kepada Allah. Seperti mengajar kitab, berceramah, mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada dirinya. Jadi, nak baca kitab, kena tunjuklah kitab apa dia mengajar. Dah mengajar kitab, kena tunjukkanlah kepada orang apa maksud kata kitab itu. Tunjuk juga bukan? Tunjuk tu riak lah. Riak yang macam tu tak berdosa sekiranya kalau dia tunjuk itu niat kerana mencari keampunan dan keredaan Allah. Bukan mencari mardatin nas, tapi mencari mardatillah. Keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Faham tak? Betul ke? Faham Elman? Betul ke? Betul? Faham dah riak? Apa maksud riak? Tak. Arti riak ialah menunjuk-nunjukkan kepada manusia akan kelebihan dirinya. Seperti ilmunya, ibadahnya, jawatannya, gelarannya, kebolehannya, kelebihannya. Dan apa sahaja dari yang ia miliki. Untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya. Dan tulis. Siapa dan tulis kat tengah? Orang. Siapa tak dan tulis? Tahu dia. Siapa dan tulis kat tengah? Siapa dan tulis? Ridwan Hashim, Ustaz Padit Not,
Omar. Omar cepat tulis. Akil hai. Entah dan tulis. Habis. Elman nafi'an. Dan tulis. Angkat tangan siapa dan tulis. Angkat kiri lagi. Siji loro telu pepat. 4 orang. Lagi. Angkat. 1, 2, 3. Ni Samsung hot jetpack. Umar tadi dan tulis. Tak ada lah. Angkat tangan. Ni Samsung hot jet. 7 orang. Siapa tak dan tulis pergi rujuk kat 7 orang. Namanya Omar Rusli. Ridwan Hashim. Padip Nat. Sabil. Akil. Elman Nafi'an. Dan tulis. Okey dah. Lagi. Siapa ada tadi seorang lagi? Aishwarya. Ini orang yang dan tulis. Siapa tak dan pergi rujuk dengan dia lagi. Saya nak ulang lagi jadi bunyi kot lain. 10 kali ulang, 10 kali bunyi. Tu makna riak. Riak yang tak berdosa. Dan tulis lah. Tu riak yang berdosa. Riak yang tak berdosa. Dan tulis lah. Siapa dan tulis? Semua dan tulis. Bagus. Good. Very good. Macam burung good. Baik. Setengah ulama' dia kata setengah ulama' tulis lah. Menunjuk kepada orang itu syirik. Bukan riak. Menunjuk kepada orang akan ibadah itu syirik, dia kata. Menunjuk kepada manusia akan ibadahnya itu syirik. Bukan riak. Pasal apa? Pasal dia sembah benda lain daripada Tuhan. Syirik lah. Dia sembahyang nak tunjuk ke orang, bukan nak tunjuk ke Allah Ta'ala. Maka bukan jadi riak, jadi syirik. Faham? Apa tak faham kat dengan? Faham semua kan? Habis yang dikatakan riak tu mana? Riak itu ialah tidak mahu beribadah kerana takut riak. Tak mahu beribadah kerana takut riak, itulah riak. Tak mahu beribadah kerana takut riak, itulah riak. Itulah zambun kabir. Contohnya apa dia? Tak nak pakai serban, sakit orang kata riak. Itulah riak. Tak mau pakai nikah, maksudnya orang kata riak pula. Itulah riak. Tak pakai nikah, tak berdosa. Tapi kalau dia niat, aku tak nak pakai nikah, takut orang kata aku baik pula lah. Maknanya tak nak pakai nikah pasal takut riak, itulah riak. Tapi kalau tak pakai nikah semata-mata tak nak pakai, bukan niat apa-apa, itu taklah berdosa. Sebab pakai nikah bukan wajib. Pakai purdah bukan wajib. Baik. Tapi kadang-kadang pakai niqab tu wajib kalau dia tu lawa sangat. Lawa sangat macam Elman. Elman tak dah. Lawa sangat. Orang tengok mesti terpikat. Umat tengok terpikat. Elman Nafi'an tengok terpikat. Muhammad Zaidi tengok pun terpikat. Adik Nak tengok pun terpikat. Dah terpikat tu pula boleh jadi bahaya pula kat dia. Takut diterkam macam rimau. Maka dia jadi wajib pakai niqab. Tapi kalau gigi pun tinggal 2 kat depannya, taklah wajib pakai niqab. Tapi sunat dia pakai niqab. Afdal. Jadi gini saja. Lawa ke tak lawa kau pakai je lah. Bukan nak payah pun. Tudung muka dapat pahala.
Tudung muka dapat pahala. Dulu adalah satu orang alim kat Malaysia, dia kata pakai nikah kadang-kadang ni haram. Takut kita dengar. Pasal apa? Sebab kadang-kadang orang pakai nikah tu penyamun. Kalau dia niat nak samun baru haram. Kalau tak niat nak samun, apa nak haramnya? Berapa ramai penyamun pakai nikah, berapa ramai penyamun yang steady pakai tie. Yang pakai baju kot jadi penyamun lagi banyak daripada perempuan pakai nikah. Faham? Yang pakai baju kot tu lagi banyak jadi penyangak daripada yang pakai nikah. Khabar kat ustaz tu. Oi, bahasa dia. Kau jangan hina orang pakai nikah, orang pakai purdah. Ya, orang pakai purdah ke banyak buat jahat, orang pakai dedah ke banyak buat jahat. Orang pakai dedah tu dah confirm dah berdosa. Dia tak mau khabar. Dia tak mau cerita buat ketua. Dia duk cerita orang pakai purdah. Kadang-kadang ni jahat. Kadang-kadang yang selalunya yang pakai purdah ke yang pakai dedah. Ni jahat mulut orang Islam. Orang Islam tapi jahat mulut dengan orang Islam sendiri. Jangan cakap lagu tu makruh. Tapi kerja niat nak hina haram kadang-kadang boleh bawa jadi batal akidah. Faham? Apa faham? Jangan besar mulut. Jaga. Jangan besar mulut. Macam orang kata pakai serban. Pakai serban belit macam dia belit serban. Lagu tu dia belit orang. Jangan babitkan. Jangan kaitkan. Orang yang belit mulut lidahnya orang dengan orang belit serban. Jangan kaitkan. Kita kaitkan tu jadi makruh. Terkadang jadi haram. Terkadang jadi murtad. Apa niat dia? Niat nak hina orang pakai serban. Itu jadi murtad. Niat cuma nak bagi ilmu. Kadang-kadang makruh. Kadang-kadang harus. Contoh dia kata kamu jangan pakai serban. Ya. Sekiranya serban itu boleh menyebabkan jatuh muruah Islam. Dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu haruslah. Macam mana? Dia pakai serban pergi disko. Lawa. Lawa tu. Macam Pak Arab. Pak Arab. Dia pakai jubah, dia pakai eagle, dia buah serban. Siap buat tasbih. Di disko. Arab Saudi punya geng Wahabi je lah. Baiklah. Itu maksud kata riak. Faham dah riak? Jadi ada pula riak yang wajib tadi bukan? Dah tulis dah kan? Riak yang wajib. Riak yang wajib ada tulis. Riak yang wajib iaitu tunjukkan ibadah kepada Allah. Tunjukkan ibadah kepada Allah itu riak yang wajib. Tunjuk juga. Tapi tunjuk pada Allah. Ya Allah, Engkau kurniakan aku rezeki. Hari ini aku tunjukkan kepadamu rezeki ini aku masuk dalam tabung masjid. Pemanya. Tunjuk ke Allah tu wajib. Yang haram ku tunjuk kat manusia untuk dapat perhatian manusia. Tapi kalau tunjuk pada manusia supaya orang pun turut serta dalam melaksanakan infak fisabilillah, maka itu hukumnya sunat. Contohnya apa dia? Dia buka tabung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak tolong Palestin. Orang-orang Palestin. Hari ini saya menyeru semua kita mendermalah seorang 100. Dia pun ambil duit 200 bulan tu. Sebagai apa? Sebagai denak nak bagi orang pun turut derma. Nak tolong orang Palestin dengan ikhlas hati. Dia buh 200. Maka dia pun bagi pasing-pasing. Yang tu tak apa. Sekadar menaikkan semangat orang menderma. Tolong orang yang di dalam kesusahan. Contohnya, kita nak buat masjid ni, tak cukup lagi 100,000. Maka kita sama-samalah bantu.
Dia pun bubuh duit dia 100. Nah, tuan-tuan, tambah-tambah supaya cukup 100,000. Ada 1,000 orang, pekat bagi seorang 100, cukuplah 100,000. Betul tak Umar? Umar kata betul-betul. Umar kata salah-salah. Baik, itu makna riak. Faham tak? Baik. Jadi kalau orang puji kita dengan apa yang kita ada, kita nak jawab lagu mana? Dan kadang orang puji kita, ya cantiknya sorban kau ni, padat nut. Beli kat mana? Oi, mahal jangan main. Sekat duit kau dalam poket tu tak cukup. Kau jangan cakap lagu tu. Padat nut. Bila jawab lagu mana? Jawab saja seperti mana sabda Nabi Sulaiman kepada Ratu. Ratu apa? Ratu Balqis, Ratu Jin. Apa dia jawab? Hadza min fadli Rabbi. Inilah limpah kurnia Tuhanku. Serba ni hadza min fadli Rabbi. Pandang nikmat kurniaan Tuhan. Bukanlah banyak duit aku. Bukanlah cerdik aku pergi cari tempat mana. Contoh pada nak bukan sungguh pun. Tak lawa pun serba hang. Sopan hak umat tak? No? Itu dah ilmu. Cantik. Baik, itulah makna riya. Dipaham betul-betul. Iaitu riya ia dengan amal. Yakni mengerjakan amal kerana manusia. Yakni mencari perhatian manusia. Menarik perhatian manusia. Yakni supaya dilihat oleh manusia akan amalannya itu jua. Dan lagi kerana menuntut dengan amalannya itu dipujinya akan dia oleh manusia. Dengan banyak amalan dan soleh. Supaya mudah ia menipu daya akan manusia. Dalam kitab punya. Ada orang berpakaian seperti orang warung. Rupanya nak menipu kan. Nak menipu duit orang. Elok-elok pakai seluar jin. Boleh pakai jubah. Siap tutup muka. Ni kan nak jadi warung. Rupanya warung. Habis dia orang siapa. Perangai pada dia. Ada lagu tu banyak. Banyak lagu tu, banyak. Banyak dah ilmu. Banyak Maka yang demikian itu riak membatalkan pahala amalan. Pahala amalnya. Ya. Maka hukumnya seperti hukum ujub jua. Dibacakan dengan dhammah ain dan sakin jim. Ujub. Ujubun. Dia kata sakin jim. Sakin maknanya apa? Baris mati. Jadi ujubun. Dan akhirnya ba. Ujubun. Maka ia pun membatalkan pahala amalnya. Dan ujub itu, yakni dan makna ujub itu. Baik, kita berhenti setakat tu. Sambung minggu depan dan makna ujub itu. Baik, soalan. Yang manakah dosa yang lebih besar atau lebih berat di antara syirik dan jahil fardu ain? Tentulah syirik. Kalau syirik tu syirik jali. Maksud syirik di sini ada 3. Syirik ada 3. Syirik jali, syirik khafi
Syirik akhfal khafi. Syirik jali itu kafir, musyrik, tak ada iman, kafir. Itu namanya syirik jali. Syirik jali ni Tuhan tak ampun dosa melainkan dia kembali kepada Islam. Jahil fardu ain. Jahil fardu ain ni berdosa juga. Berdosa dia tak jadi kafir. Dia tentulah syirik jali itu lebih besar dari jahil fardu ain. Gitu. Kalau syirik khafi, syirik khafi itu tak kafir. Syirik khafi ni apa dia? Syirik yang tersembunyi. Apa dia? Seperti riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia, itu syirik khafi. Yang ketiga, syirik akhfal khafi. Apa dia syirik akhfal khafi? Iaitu rasa keakuan diri di dalam beribadah ataupun lainnya. Dia rasa keakuan diri dalam beribadah ataupun lainnya. Tak dirasakan Allah yang menggerakkan dirinya. Itu namanya syirik akhfal khafi. Berdosa tak? Dosa tak? Dia tak berdosa. Syirik akhfal khafi ini dia tak berdosa. Tapi dia boleh menimbulkan dosa. Dari sifat ananiah tu dia datanglah riak, takabur. Dia riak, ya berdosa. Dia tak riak dah apa. Dia ujub saja berdosa. Dia tak ujub dah apa. Faham? Jadi syirik akhfal khafi dia tidak berdosa. Tapi dia boleh membawa seseorang itu kepada dosa. Apabila dia melayani penyakit-penyakit hati yang dibawa oleh nafsu ataupun syaitan. Seperti riak, takabur, ujub, sum'ah. Dia layan rasa riak dia. Dia layan rasa ujub dia. Perasan kata dia tu alim. Dia perasan kata diri dia tu, aku ni molek dah, siapa dah. Itu namanya ujub. Minggu depan kita bicara bab ujub. Ujub ni pun panjang juga cara dia. Rasa macam boleh lepas dah. Pokoknya ujub penuh lah hati kita. Ya. Jangan ada bab main. Kita jangan rasa kita tak ada ujub. Kita jangan rasa kita tak ada ujub. Siapa rasa dia tak ada ujub, bermakna dia tu ujub. Siapa rasa dia terlepas daripada ujub, maka bermakna dia tu ujub. Maka kita jangan rasa kita dah terlepas dari sifat mazmumah. Siapa terasa dia terlepas dari sifat mazmumah, mana dia tu di dalam mazmumah. Dalam tercela. Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. لمشايخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك عبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.